Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini sempena lawatan daripada NGO Dakwah Unlimited ke Bumi Kelantan. InsyaAllah pada petang ini kita akan cuba bersama-sama dengan kita adalah Datuk Dr. Johari Mat, tokoh pendakwah yang tidak asing lagi, dan kita ada beberapa isu sebenarnya mutaakhir ini, dan antara isu yang sangat terkini yang kita rasakan perlu kepada suatu pencerahan daripada tokoh-tokoh yang terlibat dalam dakwah ini adalah isu di mana kita disajikan dengan berita bahawa ada individu yang dengan kata lain dengan mudahnya meluahkan perasaan tidak puas hati dengan keadaan mungkin karenah birokrasi dan sebagainya yang wujud oleh pihak berkuasa agama, sehingga dia dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata seolah-olahnya menggambarkan bahawa adalah lebih mudah untuk dia tidak beragama Islam untuk menghadapi isu yang berkaitan dengan hal peribadi beliau. Jadi saya rasakan bertepatan dengan hal ini, kita bertanyakan pandangan Islam tentang isu ini kepada tokoh kita, dan insya-Allah kita rasakan insya-Allah ia akan merupakan satu pencerahan yang kita perlukan sekarang. Dipersilakan Datuk. Yang pertama, terima kasih kerana boleh sapa aku rumah ni. Dan juga nak ucap ahlan wa sahlan kepada Dakwah Unlimited kerana berusaha dengan sedaya upaya untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh masyarakat tanpa mengira tempat dan juga masa. Dan ucap jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih pada doktor dan juga rombongan yang sempat jumpa pada petang ini. Dan soalan yang dikemukakan itu sangat menarik dan besar. Menarik dan besar dan serius. Kita sebagai orang Islam pertama sekali, kita kena bersyukur pada Allah. Ya Allah pilih kita sebagai orang Islam. Dan apabila kita dipilih sebagai orang Islam ni, maksudnya Allah nak beri kepada kita hadiah yang besar, iaitu bahagia dunia dan juga akhirat. Dan biar kita yakin bahawa hanya dengan Islam sahaja amalan kita diterima, dan orang Islam sahaja, yang mukmin sahaja yang diberi ganjaran besar di dunia dan akhirat dan akan dimasukkan syurga. Itu asas. Mana-mana amalan dan juga aktiviti kehidupan yang tidak diasaskan kepada Islam, maka amalan tersebut Allah tidak terima. Reject dalam bahasa orang lain, reject. Kerana itu kita semua umat Islam kena faham agama kita. Lebih daripada usaha kita nak faham yang lain. Kalau kita nak faham dalam kehidupan macam mana nak jadi suami isteri, kena faham juga. Tapi Islam ni kena faham lebih daripada itu lagi. Sebab dialah akan menentukan hidup kita, sama ada kita berjaya di dunia akhirat atau sebaliknya. Kemudian Islam ni asasnya akidah. Sebagaimana kita tahu, asasnya akidah. Jadi akidah ni juga kena kita faham baik-baik. Tak boleh nak buat main-main dan bercakap dengan melalui perasaan. Biar kita faham. Dan kepahaman ni perlulah kita belajar. Kerana tu apabila kita nak bercakap atau nak sebut perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ini, perlu kita teliti lebih dulu kerana dia mempunyai kesan yang besar, walaupun tak buat di segi fizikal, kerana dia keyakinan dalam hati. Apabila keyakinan dalam hati ni
ialah dan tindakan itu akan disusul lepas tu. Tetapi asalnya ialah keyakinan di dalam hati dan dalam jiwa kita yang kita sebut tadi. Kerana itu kalau sekiranya kita tidak berpuas hati sesuatu perkara, jangan kaitkan dengan agama. Agama ni semua beri kepada kita panduan kita boleh buat belaka. Senang belaka dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang susah dan nak ikut agama. Dan wa ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraj. Allah tidak letak dalam kehidupan kita ikut agama ni susah. Maka ada jalan yang mudah dan kalau ada kesusahan pun ada jalan keluar. Dan khusus dengan akidah tadi doktor, maka setiap orang jangan dianjurkan supaya kita tidak buat mudah-mudah. Nak bercakap pun tidak akan cakap mudah-mudah ikut perasaan, jangan ikut perasaan. Tapi kalau kita nak bercakap kena bertanya orang dulu supaya kita jelas kedudukan. Jangan kait dengan yang boleh merosakkan akidah kita. Dan akidah tadi boleh terurai atau kita kata terbatal dengan sebab perbuatan, dengan sebab ucapan, dengan sebab iktikad. Walaupun kita tak cerita kat orang. Dalam Islam kalau kita kata akidah tu boleh terbatal dengan perbuatan. Sebagai contoh, seseorang Islam kalau dia sujud pada berhala, dia pun faham sujud pada berhala tadi, berhala betul, dia sujud pada berhala, jadi dia boleh terbatal akidah. Begitulah juga di segi perkataan, seperti kalau orang kata saya tidak percaya kepada Nabi Muhammad, saya tidak percaya kepada Allah, saya tidak percaya kepada alam akhirat, boleh juga, itu melalui ucapan. Dan juga akidahnya boleh terbatal dengan iktikad dalam hati. Dia iktikad bahawa dia tak cerita orang pun, tapi dia kata ada dua Tuhan, ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Sebagai contoh, saya buat contoh ni, ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Dia tak cerita orang pun, tapi dia yakin dalam hati dia begitu. Itu juga boleh terbatal dan tergugat di segi akidah. Kerana itu bab akidah ni dia lebih berat, lebih besar berbanding dengan amalan. Amalan dia panggil sah batal. Semaya batal, puasa batal, puasa sah. Akidah ni dia jadi hak batal akidah ni teruk daripada batal solat. Gitu. Itu sebagai mukaddimah lah. So kalau dalam isu yang lebih dekat dengan kita ni, bila kita seolah-olahnya mengeluarkan perkataan lah tadi, saya faham bahawa kita boleh terbatal akidah sama ada melalui etikad, melalui perbuatan, ataupun dari segi pertuturan kita. Tapi kalau sama ada kita sedar ataupun tidak, kadang-kadang kita menuturkan sesuatu perkara yang secara dipahami oleh umum, dia seolah-olahnya mengatakan bahawa adalah lebih mudah untuk dia tidak berada dalam agama ni. Macam mana kita nak melihat perkara ni dari segi perspektif yang mungkin membatalkan akidah ataupun pegangan beragama bagi kita, seseorang yang berkata begitu. Terima kasih, Doktor. Dia yang pertama sekali, sebelum kita pergi melihat adakah seseorang itu ucapan dia boleh terbatal atau sebaliknya, kita pastikan dulu dia faham tak faham apa yang dia cakap. Kerana tu akidah ni bukan mudah untuk terkeluar, tetapi bukan susah sangat pun nak terjadi kan. Jadi dia kembali kepada kedudukan seseorang itu, dia faham tak agama dan dia faham tak apa yang dia ucap tu. Kerana itu untuk menentukan perkara ini, kita individu tak boleh lah. Jadi pihak berkuasa sahaja yang boleh menentukan hal-hal seperti ini, kerana dia mempunyai kaitan-kaitan selepas itu. Kata kalau dalam bahasa Arab kan dia kata wa ma yatarattabu alaih, ekorat-ekorat daripada implikasi daripada hukum yang telah diputuskan. Jadi
kita sebagai orang awam kita perlu nasihat lah. Setakat tu je lah kitanya. Tetapi yang boleh menentukan adakah perkara ini betul-betul berlaku atau tidak, kena mahkamah lah yang menentukan. Jadi tugas ini bukan tugas individu lagi. Tugas individu ialah memberi nasihat, memberi peringatan, tetapi yang boleh melihat perkara ini ialah mahkamah. Dan saya nak beri pandangan lah, maknanya setiap orang Islam apabila nak bercakap tentang agama yang berkaitan dengan agama, khususnya akidah ini, tak boleh nak buat ambil mudah. Sebab dia perkara yang sangat serius dan penting. Kerana itulah kadang-kadang kejahilan tentang agama ni juga menyebabkan seseorang itu boleh bercakap begitu. Jadi jangan kita dan kejahilan itu juga antara sebab yang tidak boleh kita cepat-cepat untuk menghukum seseorang. Dan kita pun tidak berhak menghukum pun, ya. Tetapi memberi peringatan sebagai dakwah, sebagai da'i, sebagai peringatan sesama kita, wajib kita memperingati dan memberitahu antara satu sama lain. Dan saya haraplah apa yang disebut oleh sesiapa pun perlu beringat, berhati-hati, dan masyarakat perlu memberi pandangan dan nasihat supaya kalau silap kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada yang hak, dan jangan ikut perasaan. Mudah-mudahan apa-apa yang berlaku dalam masyarakat kita ini boleh kita atasilah. Satu perkara lagi, saya juga nak harap-haraplah benda-benda yang negatif tak sepuhlah dalam media dia dari masalah pada masyarakat. Apalagi kalau seseorang itu dia jadi orang yang dikenali, selebriti ke sebagainya. Orang pendakwah pun selebriti juga dah. Itulah ke asal kau terkenal saja selebriti kan. Jangan tak usahlah post. Tapi kalau sekiranya ada sesuatu perkara yang tak puas hati, rujuk pada orang yang kita boleh percayalah, asatizah ke siapa ke, supaya dia boleh memberi panduan. Itulah pandangan saya. Okay. Alhamdulillah, saya merasakan bahawa penjelasan daripada Datuk merupakan satu pencerahan yang kita tunggu-tunggukan, dan kita mengharapkan bahawa isu ini bukan ditangani oleh individu, tapi isu ini adalah isu yang perlu diambil iktibar oleh semua pihak, dan kita juga mengharapkan pihak berkuasa agama mengambil pendekatan tertentu untuk memberi kepahaman dan juga tindakan-tindakan yang untuk merapatkan kembali individu tersebut kepada agama kita. Dan insya-Allah kita mengharapkan sesuatu yang baik yang akan dijelmakan daripada tindakan-tindakan yang bakal diambil oleh pihak yang berkuasa. Wallahu alam, saya bagi pihak Dakwah Unlimited mengucapkan jazakallah khair kepada Datuk Dr. Johari Mat di atas pencerahan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.